Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan semua yang hadir pada malam ni. Farid Misbah, Iko, Faizal Azhan, Siti Nur Hidayah, Faizal, Fadisa, Suryati Sidik, Jariagi, semua yang hadir pada malam ni. Laila Dila Rosa, Siti Zaliha, Alhamdulillah. Malam ni kita lihat ayat 114 hingga 115 dari surah An-Nisa. Dan seperti biasa rujukan utama kita adalah Tafsir Munir pada jilid yang ketiga, muka surat 264. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki Tafsir Munir, tolong buka jilid ketiga, muka surat 264. Awatif Dina, Siti Nur Hidayah, Sida Saha, ahlan sahlan semua. Buka muka surat 264 jilid yang ketiga, ayat 114 hingga 115, iaitu bentuk-bentuk perbicaraan rahsia yang tertutup yang dibenci oleh Allah SWT, dan kemudian hukuman ke atas perbuatan memusuhi Rasulullah dan perbuatan mengikuti selain daripada jalan orang-orang beriman. Lihat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. Tiada kebaikan dari banyak perbicaraan rahsia mereka kecuali perbicaraan rahsia dari orang yang menyuruh orang untuk bersedekah atau buat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang buat demikian kerana mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan berinya pahala yang besar. Dan barang siapa yang menentang Allah, menentang Nabi SAW setelah jelas jalan kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman, maka kami biarkan mereka dalam kesesatan yang telah dilakukannya, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, ini adalah ayat yang berkaitan tentang larangan untuk melakukan perbincangan, perbicaraan secara sembunyi-sembunyi. Kalau kita lihat kepada asbabun nuzul seperti dijelaskan oleh Imam Dr. Wahab Zuhairi dan Tafsir Munir pada muka surat 265 ni, ayat ni masih lagi berkaitan tentang keluarga Tu'mah bin Ubairik yang kita ceritakan, iaitu munafik ini yang telah pun membuat konspirasi pertemuan dalam gelap bersama dengan keluarganya, berusaha untuk merancang satu perbuatan apa yang dipanggil sebagai konspirasi jahat untuk menjatuhkan tuduhan kepada orang yang tidak bersalah dalam kes kecurian perisai yang telah kita bincangkan tempoh hari. Jadi maksud ke sini adalah orang Yahudi bernama Zaid bin Samin. Dia sengaja frame Zaid bin Samin ini supaya dikenakan tindakan Rasulullah, dan tentulah Rasulullah akan menyebelahinya, memandangkan yang Muslim yang itu adalah Yahudi, memandangkan dia mendapat sokongan daripada kabilahnya, sedangkan Zaid bin Samin tiada sokongan untuknya. Jadi ketika Nabi SAW telah mendapati yang melakukan kesalahan ini adalah Tu'mah bin Ubairik, maka Nabi telah buat keputusan untuk memotong tangannya. Ini namanya hukum hudud, tuan-tuan, jenayah Islam. Maka tiba-tiba bila mendapat tahu hukuman itu dijatuh kepadanya, maka si Tu'mah ni tanpa melengahkan diri telah melarikan diri bersembunyi dan akhirnya lari ke Mekah dan dikatakan murtad. Dia pun masa usulnya memang bukan Muslim, dia hanya seorang munafik. Melarikan diri ke Mekah dan kemudian murtad, dan dia pun mati sebagai seorang musyrik. Maka Allah turunkan ayat ini, ayat iaitu wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mencari jalan selain daripada jalan Nabi dan jalan orang beriman, maka hukuman yang Allah kenakan kepadanya kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah lakukannya itu, dan kami masukkan dia dalam neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Jadi lihat pada muka surat 265, bagi mereka memiliki Tafsir Munir, kita sedang dengan kempen sekarang. Berita baik kepada muslim-muslimat sekalian, dapatkan Tafsir Munir dari Zahzan Travel
nanti kami akan bagi hadiah sebuah buku yang bertajuk Nama-Nama Anak. Encyclopedia mengandungi lebih dari 3,500 nama kat dalam buku ni. Bukan setakat nama tuan-tuan, bahkan sejarah, para ulama, para ilmuwan, ditulis dalam bahasa Arab sekali. Maknanya kita kalau memiliki buku ni dapat jadikan panduan, jangan salah tulis nama. Banyak orang kita ni mengeja ikut sebutan, ikut dan je, padahal disebut bahasa Arab ni salah ejaan tersebut. Macam orang tulis nama Hawa, cuba tuan-tuan tulis pada saya kat Facebook ni, tulis nama Hawa, isteri Nabi Adam itu, nenek kita semua. Hawa macam ni ejaannya. Hawa. Ada orang dia je ha, waw, ya yang tak ada titik itu. Bunyinya bukan Hawa guys, tu bunyinya Hawa. Hawa nafsu. Tapi kalau Hawa nenek kita tu ejaannya ha pedas, waw kemudian hamzah. Kan? Jadi ejaan bahasa Melayu kita terikut-ikut dengan bunyi bahasa Melayu, lalu kita eja dengan Jawi yang salah. Padahal Jawi itu tak ikut bahasa Arab. Betul ni Sausman, macam tu eja Hawa. Hawa. Siti Sa'diyah. Siti Sa'diyah. Sebenarnya eja Siti sin dengan ta saja. Sit. Sit. Baik. Dahulu ketika orang Yaman masuk ke Malaysia, mana yang berasal dari keluarga Nabi, mereka panggil sebagai Said dengan Syarifah. Tapi yang bukan keluarga Nabi, kebanyakan mereka itu merupakan keluarga sahabat-sahabat keliling Rasulullah, macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Mereka pun nak ada title tentu, maka mereka memanggil nama Syekh. Lelaki nama Syekh, perempuan nama Siti. Tapi lama-kelamaan orang Melayu suka berkata Siti, dah jadi nama Melayu pula, padahal dia nama kabilah sebenarnya, nama ailah, nama keluarga. Itu ikut kajiannya. Tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, baiklah kita dalam topik yang sedang bincangkan ni, perkataan najwa. Najwa ni dalam bahasa Arab berarti perbicaraan secara bisik-bisik ataupun rahsia tertutup di antara dua orang. Jadi lihat pada muka surat 264 ni, banyak daripada perbicaraan bisik-bisik manusia itu tidak mengandungi kebaikan dalamnya. Kerana bila dikaitkan dengan ayat ni sebab turun, ia adalah sikap golongan munafikun yang membuat perancangan konspirasi di belakang Nabi SAW bertujuan untuk memburukkan hubungan Nabi dengan kaum Yahudi. Itu bila bayangkan kalau hukuman itu dijatuhkan Nabi SAW dalam keadaan Yahudi yang dimaksudkan itu tak bersalah, tentulah akan robohnya perpaduan yang telah pun diasaskan oleh Nabi SAW. Jadi perbicaraan bisik-bisik orang yang menyeru ni, perkataan najwa, dia merujuk kepada bicara bisik-bisik. Kalau ada 3 orang, 2 orang bersembang-sembang, berbisik-bisik, yang ketiga tak mendengar. Ini hukumnya haram. Kalau kita berada dalam satu perkumpulan, hendaklah kita beritahu pada semua orang, jangan buat perkara tu bisik-bisik. Mana-mana manusia pun tak suka lah tuan-tuan. Jadi kalau kita perhatikan, kecuali kalau keperancangan yang dibuat secara sembunyi-sembunyi itu, surprise yang dibuat itu untuk menyebabkan berlakunya kebaikan kepada orang lain. Contohnya dalam bab sedekah, contohnya dalam bab buat kebaikan, contohnya dalam mendamaikan perhubungan yang rosak di antara manusia. Kan itu kita lihat dalam hadis-hadis yang banyak. Nabi SAW sabda contohnya, kullu kalam ibn Adam kulluhu alaihi la lahu illa zikrullah aw amrun ma'ruf aw nahyun an munkar. Semua kata-kata manusia itu akan dihimpunkan dan menjadi satu beban, liability ke atasnya di akhirat nanti. Melainkan kalau kata-kata itu merupakan zikrullah ataupun seruan kepada ma'ruf dan pencegahan daripada perkara-perkara yang mungkar. Lagi Nabi SAW bersabda, laisal kazzab alladhi yusihu bainan nas fayanmi khairan fayunami khairan aw yaqulu khairan. Tidaklah dikira seorang itu berdusta apabila dia memperbaiki hubungan di antara manusia, maka dia mengutip, menyiarkan satu perkara kebaikan ataupun dia mengatakan kebaikan. Contohnya kalau berlaku pergaduhan antara 2 orang, persisihan, nama tak bertegur, maka kita yang menjadi muslih di antara perhubungan 2 orang yang retak tu, kita menceritakan perkara-perkara kebaikan di antara mereka. Padahal perkara itu tidak berlaku demikian, maka kita tidak dianggap berdusta dalam hal itu, tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi berkaitan dengan perkara ini, saya nak sebut lagi kisah Nabi SAW, bagaimana cintanya para sahabat. Ada seorang sahabat, pernah dengar tak cerita dia? Dia pernah mengambil barang orang kat pasar, kemudian dia tak ada duit, dia ambil barang orang kat pasar, kemudian dia datang jumpa Nabi, dia kata kepada Nabi, Rasulullah, ini merupakan hadiah saya untuk Rasulullah. Rasulullah pun ambil. Kemudian tiba-tiba kejap lagi tu datang pemilik barang tersebut, kata, wahai Rasulullah, orang ni curi barang saya, dibagi pada Nabi SAW. Tahu tak siapa orang ni, tuan? Nanti saya cerita lagi. Sebelum pergi lebih jauh, bagi tuan-tuan yang tak kenal kurma McJool, saya nak kenalkan kurma McJool atas permintaan penaja kita pada malam ni. Ni kurma McJool, tuan-tuan. Kenal kurma McJool?
Mejol ni disebut dalam surah Maryam ayat 25. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqqit alayki rutaban janiyya. Tak kala Maryam melahirkan puteranya Isa bin Maryam alaihi wassalam, maka Allah merintahkan Maryam untuk menggegarkan pokok kurma supaya jatuh buah kurma untuk dinikmati dalam keadaan dia penat, sakit, baru lupa bersalin, tak ada orang yang boleh menjaganya, tak ada tempat nak apa tuan-tuan, confinement ya masya-Allah akbar, masya-Allah tabaraka taala. Indahnya kurma dalamnya, cantik, menyelerakan tuan-tuan. Anak kita yang tak suka makan kurma pun akan suka makan kurma Mekjol ni insya-Allah. Tuan-tuan yang dapatkan kurma Mekjol ni dari Zahazan Travel dapatkan nombor telefon WhatsApp dia besar-besar Alhamdulillah, baru sampai dari Jordan tuan-tuan. Ni ditanam di Palestin kabarnya. Kalau disebut oleh Allah dalam Quran surah Maryam ayat 25, mengikut kajian para ulama, sudah tentulah di kurma Mekjol, kerana kurma Mekjol saja yang tumbuh di Palestin. Tuan-tuan dapatkan sekilo daripada Zahazan Travel dengan harga below market price, dan kita akan bagi hadiah sebuah buku. Itu juga bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan kurma ajwa dari Madinah. Macam ni bekas packagingnya, ajwa dari Madinah, belum buka lagi tuan-tuan. Allahu akbar. Dan tuan-tuan juga boleh dapatkan habatus sauda birkah dari Zahazan Travel, yang mana kita galakkan umat Islam untuk gunakan pada zaman Covid ni, kerana Nabi telah bersabda padanya terdapat rawatan dari semua penyakit melainkan kematian. Dan kita guna tuan-tuan. Malam ni saya pun belum makan lagi habatus sauda birkah ni. Tengok macam ni bentuk presentationnya, mudah untuk makan, telan, kunyah sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kunyah dah. Alhamdulillah, ramai sahabat yang sakit betul makan dengan izin Allah pulih. Mereka yang nak bagi susu pada anak, alhamdulillah susunya tambah. Beberapa orang sahabat kata demikian. Terima kasih tuan. Bagi tuan yang minat dapatkan birkah habatus sauda dari Zahazan Travel. Baik, kembali kita pada bincang ni tadi, bahawa ini merupakan sifat kaum munafiqun yang suka berbincang-bincang di belakang Nabi, bukan perbincangan yang baik-baik, bincangan untuk memecah belahkan Islam. Terima kasih Nur Asiha Ahmad. Kurma Mekjol besar dan manis, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, bukan seperti sifat kaum mukminin yang sangat cinta kepada Nabi mereka. Seperti yang saya kisahkan tadi. Siapa dia sahabat tu tuan? Tahu tak? Sahabat yang pergi ke pasar, curi barang, kemudian bagi kepada Nabi SAW, sampai datang tuan yang menuntut bela pada haknya. Dan sahabat yang sama juga pernah menyembelih unta. Allah, lawak, dahsyatlah tuan-tuan. Ada orang Arab datang berjumpa dengan Nabi, masuk Islam, maka dibawa untanya ditambat dekat Masjid Nabawi. Datang sahabat ini, sembelihnya, disedekahkan daging unta ini sembelih itu kepada semua penduduk Madinah. Kerana untanya besar tuan. Dia bagi macam dia jadi orang kaya lah pada itu. Bila keluarnya Arab Badui yang baru nak masuk Islam itu, lihat, diberitahu untanya telah disembelih oleh sahabat itu. Tak apa, siapa sahabat itu tuan? Saya nak buat berkaitan tentang kepentingan cinta Nabi dan cinta orang beriman dalam fasa kedua daripada perbincangan kita pada malam ni. Tapi sebelum tu, izinkan saya melengkapkan perbincangan, iaitulah yang dimaksudkan dengan kaum munafiqun ni tadi. Mereka berusaha di belakang Nabi untuk memecah belahkan Islam dengan mengadakan perancangan strategi tertentu untuk menyebabkan kepalahan berlaku di kalangan orang Islam sendiri dan bersama dengan Yahudi yang berada di Madinah. Jadi perbincangan di belakang seseorang adalah perbincangan yang haram hukumnya, terutamanya bila menyebabkan orang yang tidak dengar tu terasa, apakah ini mengumpat aku? Ada perkara-perkara yang dibenarkan untuk kita berbincang di belakang orang lain. Contohnya, kita nak adakan program hari jadi. Contoh, kita nak buat surprise pada seorang tu kerana dia pekerja terbaik, kehadirannya dia pejabat menyebabkan semua orang senang, banyak tanggungjawab jadi beres, dia wujud di pejabat, kedatangannya menambah nilai kepada orang lain. Maka kita berbincang-bincang di belakangnya. Tiba-tiba pada hari jadi, dia pun terkejut besar dia tuan-tuan, melihat orang adakan sambutan untuk dia meraihkan kebaikan-kebaikan daripada dia, pada bos contohnya. Jadi ini adalah perkara yang dibenarkan. Selain daripada itu, banyak perkara dibincang di belakang adalah membawang sebenarnya, dan hukumnya lah haram. Lagi, pengecualian yang diberikan Nabi SAW, kata Ummu Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha, lam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaqulu nas illa fi salasin fil harbi wal islah bainan nas wa hadithir rajuli imra'atahu wa hadithil mar'ati zawjaha. Aku tidak mendengar Rasulullah membolehkan berbohong itu, melainkan dalam 3 konteks, 3 keadaan. Yang pertama, bila berlaku peperangan.
Tujuan menyampaikan berita bohong itu supaya kita dapat mengelakkan bocornya maklumat. Contohnya, kita terpaksa mengadakan demikian. Ini strategi, tuan-tuan. Hanya orang-orang yang layak tahu saja yang boleh diberitahu. Yang lain pada itu mungkin kita terpaksa gunakan helah. Yang kedua, kebenaran untuk melakukan perkara bercakap bohong ini dalam konteks nak memperbaiki hubungan retak di antara manusia, terutamanya melibatkan darah daging, adik-beradik, pertalian kaum kerabat. Maka kita kena selesaikan persisian itu dari berlaku. Masuklah berbohong pun tak mengapa, dengan syarat berbohong itu hajatnya, tujuannya di sebalik pembohongan itu ada usaha untuk membaik pulih hubungan yang retak tadi, tuan-tuan. Yang ketiga juga ada kelonggaran dalam perhubungan suami isteri, iaitu mengelakkan berlaku silap faham. Contohnya, sang suami pergi rumah ayah ibunya ajak makan. Tak makan kang, takut jadi anak derhaka. Ayah mak pun mengharapkan kita makan. Dia tahu suka makan asam pedas, contoh, tuan. Maka suami ni pun makan, anak ni pun makan. Yalah, semua lelaki merupakan anak kepada ayah ibunya. Akhirnya balik ke rumah, isteri bertanya, bang, dah masak pernah makan? Dia kata dia belum makan. Isteri, dah makan belum bang? Belum. Padahal dia dah makan rumah mak dia. Jadi ini adalah bertujuan untuk mengelakkan silap faham berlaku. Jadi dibenarkan dalam tawabit yang tertentu, ada garis panduan tertentu, kerana walau bagaimanapun hendaklah bercakap yang benar sedaya upaya, melainkan dengan bercakap benar itu akan mengakibatkan silap faham berlaku, keretakan dan salah tafsir yang payah, yang makin complicated. Maka ada kebenaran tertentu yang dibenarkan. Tapi kadang-kadang bila cakap bohong ni, kalau isteri ni macam isteri Piramli tak mengapa, tuan. Tapi kalau bercakap, ini tanya satu lagi, dah makan dah? Makan kat mana mama? Makan apa? Mi goreng. Mi goreng apa? Mi goreng ayam. Pedas ke tak pedas? Panjang jadi ceritanya, tuan-tuan. Ya, kerana isteri pada ini bukan apa. Isteri adalah orang yang bijak, dan perempuan pada ini bukan macam wanita dulu-dulu. Dan WhatsApp pun boleh trace kita berada kat mana. Maka inilah difitnah zaman, tuan-tuan. Dia boleh kapaskan. Jadi ayat ini, hadis ini menunjukkan kepada kita ada kelonggaran dalam batasan-batasan tertentu, ya. Jadi seterusnya, Nabi SAW juga menyatakan satu hadis riwayat Ahmad, afdalus sadaqati islahu zatil bain. Antara sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dapat memadamkan, dapat memperbaiki hubungan di antara kaum keluarga. Baik, Haji Hamidah, apa dia Haji Hamidah? Berbohong kerana nak dapat damaikan seorang bergaduh supaya mereka baik, insya-Allah berjaya. Kapal Habib Mat. Ya. Baik, dalam hadis riwayat Al-Bazzar Al-Baihaqi daripada Anas pada muka 266, bagi tuan-tuan nak rujuk, ya. Anna Nabi sallallahu qala li Abi Ayyub, ala adulluka ala tijaratin? Qala bala ya Rasulullah. Qala tas'a fi islahi bainan nas idza tafasadu wa tuqarib bainahum idza taba'adu. Nabi sallallahu pesan kepada Abu Ayyub, berkata padanya, wahai Abu Ayyub, nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang sangat baik di sisi Allah dan Rasulnya? Jawapannya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya. Rasulullah menjawab bahawa iaitulah engkau berusaha untuk memperbaiki hubungan antara manusia bila ia rosak, dan kau merapatkan hubungan itu bila mereka berjauhan. Jadi ini antara perkara yang dibenarkan untuk kita kita susun strategi di belakang orang. Selain daripada perkara-perkara ini, takut ia merupakan perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya perbalahan, pergaduhan, mengumpat, keji, membawang dan sebagainya, itu diharamkan dalam Islam. Tapi selagi perkara itu merupakan perkara kebaikan, perkara yang menyebabkan berlakunya pembaik pulihan hubungan antara manusia, perkara yang menyebabkan bisnes di kalangan orang Islam makin rancak, sebagai contoh ada disebut di sini, ya. Kerana Syekh Wahab Az-Zuhaili bukan saja seorang ahli tafsir, mempunyai kajian dan bidang hadis, malahan beliau juga adalah seorang faqih yang terkemuka. Beliau ada sebuah buku bertajuk Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fiqh Islam dan juga dalilnya. Baik. Lihat muka surat 267. Baik, 257. Wal ithmu ma hakka fi sadrika wa karihta an yartali alaihi nas. Dosa adalah satu perkara yang kamu merasa gusar, kamu bimbang, dan kamu tidak ingin orang mengetahui tentangnya. Jadi apabila kita bercakap di belakang orang, kita sendiri tahu perkara itu baik atau perkara buruk. Kalau perkara buruk ni tak payah orang terangkan, kita sendiri dah rasa kebersalahan itu muncul dalam diri kita. Ya. Baik, tuan-tuan dan hadirin dikasih sekalian, buka pada muka surat 268. Ni kita nak lihat,
iaitu fiqh kehidupan. Sekali ayat dibincangkan, maka Imam Dr. Awaz Zahiri akan bawa satu bab yang penting di hujung, iaitu fiqh pada ayat. Bagaimana kita mempraktikkan ayat ini dalam kehidupan. Lihat, dua ayat ini menunjukkan perkara-perkara berikut. Yang pertama, tiada nilai kebaikan apapun dengan banyak bisik bincangan rahsia manusia atau bincangan sekelompok manusia menjadi tertutup secara rahsia ataupun terang-terangan, kecuali perbisiknya itu menyebabkan perkara-perkara seperti bersedekah, mengajak orang bersedekah, mengajak orang melakukan kebaikan, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang memerlukan. Yang kedua iaitu menyeru perbuatan makruf dan juga mencegah perkara-perkara yang mungkar. Nabi menyatakan kullu ma'rufin sadaqah wa inna min ma'ruf an talqa akhaka biwajhin taliqin. Setiap benda yang baik itu merupakan sedekah, dan antara perkara kebaikan kamu dapat bertemu dengan saudaramu dengan rupa yang senyum, rupa yang gembira. Kalau kita tak jumpa orang, kita telefon pun, kita terlibat menjawab telefon, resepsionis yang ada, jawablah dengan hati yang tenang. Jadi petua, kalau nak jawab telefon, tengok cermin, senyum kat cermin tu. Nanti kita punya senyuman tu sampai kat hujung talian. Orang yang menelefon pun jadi gembira, seronok. Ini kadang-kadang kita telefon satu tempat berjam, tak adalah berjam-jam, berminit-minit, menunggu telefon ni sekarang masih sibuk kerana telefon ni setengah buat benda-benda lain, mungkin tengah membeli atas talian agaknya. Jadi ini antara perkara-perkara yang disebut dalam Islam. Amar ma'ruf nahi munkar termasuklah senyum pada orang selayaknya, menjawab dengan betul panggilan telefon, termasuk dalam konteks ini, tuan-tuan. Yang ketiga, orang yang menyuruh untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan antara manusia, namanya islah. Al-islah bainan nas. Perkara ini mencakupi kes darah, kes dalam mana pertalian hubungan kekeluargaan bila retak, maka kita kena jadi orang tengah untuk merapatkan balik semula. Maklumlah zaman sekarang zaman fitnah, politik, semua orang ada pandangan politiknya sendiri. Lalu adik-beradik boleh jadi pecah belah, bergaduh dan sebagainya. Sekarang musim darurat, nak kena pilihan raya ke tidak, itu pun jadi pergaduhan di kalangan adik-beradik, kadang-kadang yang sokong, yang menentang dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, serta setiap perkataan yang murni hanya kerana Allah. Adapun orang yang bertujuan riak, nak mempamerkan kepada orang lain, nak menunjuk di depan orang, dia tak dapat pahala apa-apa pun. Kerana batasan di antara melakukan perkara ni dengan tujuan nak memberi peringatan kepada orang ataupun nak beri kesedaran kepada orang, sangat dekat kepada bab riak. Memanglah Allah menyatakan dalam Al-Quran, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu beri sedekah kamu di depan orang ramai, tunjuk pada orang, itu bagus. Tapi kalau kamu sembunyikan, itu lebih utama di sisi Allah. Itu lebih utama di sisi Allah. Allah mengatakan fa huwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Jadi kita ambil yang lebih baik lah. Kalau orang bagi contoh kepada kita, nak kereta ni ke kereta ni, kereta yang ni, satu ni keselamatan dia, harga dia, kemudian penampilan dia, pandangan orang kepada dia, reputation orang kepada dia, tentulah kita ambil lebih baik, tuan-tuan. Maka kita ni takkan ambil benda yang kurang kan. Jadi gitu juga dalam bab amal ibadah kepada Allah. Banyak orang nak jadi ahli tafsir pada waktu sekarang ni. Jadi bila kita sebut satu benda, buatlah benda itu kerana Allah. Kalau tunjuk-tunjuk pada orang ni, takut tak dapat pahala. Ramai pula yang melenting, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua nak jadi ahli tafsir Quran. Dia baca ke tafsir Quran, dia faham ke bahasa Arab, dia faham ke hadis Nabi. Jadi ini perkara yang berlaku dalam masyarakat pada ini, tuan-tuan. Umar Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada Musa al-Asy'ari, tolaklah para pihak yang bersengketa kerana mereka mahu berdamai. Kerana satu perkara yang diputus dengan berdasarkan keputusan keadilan akan menyebabkan sifat saling benci di antara mereka. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pesan kepada Musa al-Asy'ari yang menjadi duta Islam untuk buat keputusan, selesaikan persengketaan yang berlaku antara mereka. Kerana kalau persengketaan itu tak selesai, bila buat keputusan ni, kesan sifat benci itu akan kekal dalam diri mereka. Baik, lihat pada muka surat 269 pada poin yang ketiga. Jadi dalam ayat yang berikutnya yang kita lihat di sini, Allah menyatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Inilah sikap Tu'mah bin Ubairik apabila jatuhkan hukuman potong tangannya kerana ternyata dia yang bersalah dalam konspirasi memburukkan kaum Yahudi itu. Walaupun Yahudi itu bukan Islam, tapi hak tanggungjawab Nabi adalah melaksanakan kebenaran. Nanti ada peluang kita baca surah An-Nur, tuan-tuan ya. Surah An-Nur ni juga ada perkara-perkara berkaitan macam ni juga. Ada hubungan yang ada perkara bersifat dianatan, ada perkara bersifat qadaan. Contoh, tuan-tuan, ada berlaku kes seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
Kalau seorang lelaki itu melihat isterinya di rumah bersama dengan seorang lelaki, maknanya berzina, tuan ya. Apa tindakan yang patut dilakukan? Boleh tak dia membunuhnya? Maka Nabi menjawab, kalau engkau bunuh lelaki tersebut, maka engkau juga akan dibunuh. Wahai Rasulullah, orang tu berzina dengan isteri, wahai Rasulullah. Rasul kata, ya, kau tak kena datangkan bukti, ataupun kau kena bunuh, ataupun kau kena hukuman menuduh orang, dipanggil kazful muhsanat, menuduh orang melakukan zina. Seorang sahabat yang berada di situ, Sa'ad namanya, menjadi sangat terkejut dan berkata, Rasulullah, bagaimana kita nak datangkan 4 orang saksi? Masa nak datangkan saksi itu je, tentulah mereka dah berhenti berzina, wahai Rasulullah. Dia agak emosi menjawab pada masa itu, tuan-tuan, Sa'ad ini. Oleh kerana terlalu marah dan tak boleh kawal dirinya, dan dia ni seorang yang sangat cemburu lah maksudnya. Dia pun terus keluar dari Masjid Nabi SAW. Maka Nabi pun mendiamkan diri. Bila dia dah beredar, Nabi pun kata, lihat bagaimana ghirahnya. Ghirah ni bukan bahasa Melayu, maksudnya gairah, bukan gairah. Ghirah dalam masalah berarti cemburunya. Lihat cemburunya Sa'ad. Nabi kata pada para sahabat, cemburu tak Sa'ad? Cemburu. Aku lebih cemburu pada Sa'ad, kata Nabi SAW. Allah lebih cemburu daripada aku bila melihat satu benda-benda haram dilakukan oleh manusia, utamanya berkaitan dengan seksual. Daripada hadis ini, para ulama berkata, kalau seorang itu melihat isterinya berzina, maka dibunuhnya lelaki tersebut dan juga isterinya sekali, dia akan kena hukuman bunuh balik semula di sisi mahkamah Islam. Kerana dalam mahkamah kena ada bukti, kena ada li'an dan sebagainya, mula'anah namanya, tuan-tuan. Iaitu dia berkata, dia melihat isterinya berzina 4 kali, bersumpah kali kelima kalau dia berbohong, maka laknat Allah ke atasnya. Kemudian isteri itu pula, kalau nak pertahankan diri, dia kena bersumpah mengatakan lelaki dia berbohong. Kalau lelaki dia kata benar, laknat Allah ke atasnya. Itu namanya mula'anah li'an. Nanti ada peluang kita akan bincang surah An-Nur, insyaAllah. Walaupun apabila seorang lelaki yang bunuh isterinya dan juga lelaki yang berzina dengan isterinya itu, di sisi Allah, insya-Allah dia diampunkan, tuan-tuan. Ini para ulama bincangkan. Contohnya Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Kubra. Tak apa, nanti waktu kita bincangkan. Jadi kembali kepada kisah ni tadi, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kalangan sahabat-sahabat Nabi sangat cinta kepada Nabi, berlainan daripada sifat munafiqun yang melarikan diri daripada hukuman Nabi terhadap mereka macam Tu'mah ni. Tadi saya cerita ada seorang sahabat Nabi yang orang Arab datang ke Masjid Nabawi itu. Hadis ini ada pertikaian para ulama tentangnya, iaitu disembelihnya unta tersebut, disedekahkan dagingnya kepada sekalian orang yang ada melihat, yang minta. Orang tu kata pada dia, hai, namanya Nu'aiman, tuan-tuan, hai Nu'aiman, sembelihlah unta tu, bagi kami daging. Dia sembelih betul-betul, tuan-tuan. Dalam peristiwa yang lain, ketika dia pergi ke pasar di Madinah, dia melihat barang yang mengagumkannya, menakjubkannya, dia ambilnya barang itu. Kemudian dia pergi hantar kepada Nabi, kata, Rasulullah, ni hadiah saya untuk Rasulullah. Dah pemilik barang itu kejar sampai kepada Rasulullah, berkata, Rasulullah, ni barang saya. Rasulullah bayar harganya. Dia kata, Rasulullah, saya suka barang ni, saya nak bagi Rasulullah, saya tak ada duit, jadi saya ambil, saya bagi Rasulullah, saya bayar sendirilah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nu'aiman ni seorang yang suka minum arak, tuan-tuan. Dalam hadis riwayat Bukhari, akhirnya Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman sebat padanya. Maka ketika dia disebat, ada kalangan sahabat-sahabat Nabi yang mencelanya. Lalu Nabi SAW sabda, janganlah cela dia, la tasubbu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Janganlah cela dia, kerana dia sebenarnya melakukan maksiat, tapi dalam hatinya segar, subur rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW melarang mereka daripada menghina ataupun mencela sahabat yang namanya Nu'aiman ini, tuan-tuan. Apabila kita menceritakan tentang kecintaan para sahabat terhadap Nabi ni, luar biasa dan hebat sekali. Itu juga satu hadis Bukhari dan juga Muslim. Nabi menyampaikan khutbah, tiba-tiba datang seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat. Mata sa'ah, bilakah berlakunya kiamat itu, Rasulullah? Rasul menjawab pula soalannya dengan soalan yang baru. Maza a'adatta laha, apa persiapan kau untuk menghadapinya, wahai sahabatku? Maka dia kata, Rasulullah, saya tak adalah mempunyai banyak persiapan. Semayang saya pun tak banyak mana, puasa saya pun tak banyak mana, sedekah saya pun tak banyak mana. Tapi saya ini uhibullah wa rasulah, saya suka kepada, saya cinta Allah, cinta pada Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Al-mar'u ma'a man ahab, Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan berada di akhirat kelak bersama dengan orang yang dicintai olehnya. Maka kalau kita cinta Nabi, ke akhirat dengan Nabi, insyaAllah. Kalau kita cinta pemain bola sepak,
Jawab sendiri. Kalau kita cinta pada artis itu, jawablah sendiri. Kalau cinta pada orang yang fasik itu, jawablah sendiri tuan-tuan. Besok akhirat dia boleh bagi apa-apa syafaat kepada kita. Ya, kerana kehidupan pada ini terlalu banyak fitnah dan banyak bacaan yang kurang tepat dan tak betul, hingga mengakibatkan si muda-mudi menyokong buatan yang salah dipandang betul. Dan salah dan betul bukan dikira pada fakta, ini dikira pada banyak sokongan, banyak orang like, banyak orang follow. Betul lah tu. Kita bukan gitu tuan-tuan ni. Dalam Islam kita melihat setiap kali kemenangan Islam itu bukan punca pada banyaknya bilangan, tapi pada kuatnya kualiti keimanan, bukan pada banyaknya bilangan. Kalaulah kita mengukur kualiti itu pada banyaknya bilangan, tentu kita akan mengatakan Nabi-Nabi Allah macam Nabi Nuh itu salah. Kerana dakwahnya selama 950 tahun cuma berapa puluh orang saja masuk Islam. Nabi Isa AS sampai berakhir mereka hampir-hampir bunuhnya dan Allah mengangkatnya. Adakah Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa ni salah tuan-tuan? Salah ke? Kita ukur pada bilangan. Kita bukan ukur pada kualiti, kerana masyarakat yang ada dia menjadi ukuran kebenaran itu pada bilangan, pada populariti, pada famous dan sebagainya. Bukan dia nak mencari kebenaran, nak belajar, nak faham, tak. Itulah yang menjadikan kita tuan-tuan dimuliakan sekalian. Tapi kerja dakwah ni kena buat jugalah. Bila bercerita tentang benda-benda yang bersifat rawatan dan penawaran kepada penyakit, tawaran mana menawar diri kita yang sakit ni, kena cerita benda-benda yang pahit. Dia merupakan ubat. Kerana benda-benda yang menyeronokkan ni dia ibarat benda-benda makanan-makanan ringan yang boleh merosakkan, tapi dia menyeronokkan. Tapi bila kita sakit, kita jumpa doktor bagi ubat itu pahit, susah nak makan pula jadi sakit-sakit badan contohnya. Tapi nak buat macam mana? Itulah rawatan kita. Maka begitu juga sifat Islam ni, bila bawa tak semua orang suka. Kerana ia berlawanan dengan syahwat, ia berlawanan dengan tuntutan nafsu, ia berlawanan dengan skema aliran arus perdana yang menguasai berbagai-bagai sistem yang ada pada ini. Nak buat macam ni tuan-tuan. Inilah dia kerja para Nabi, para Rasul. Kita kena sabar menjalankannya tuan-tuan ya. Jadi balik pada apa yang disebut di sini, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, sebaik-baik generasi yang mencintai Nabi dan wajar menjadi contoh pada kita semua. Satu hari Nabi SAW berkata bahawa seseorang, bagaimana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu datang jumpa dengan Nabi, hadisnya riwayat Bukhari, berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW ni paling saya cinta lebih pada semua benda, illa min nafsi, kecuali diri saya. Maknanya dalam konteks kata-kata Umar Khattab radhiyallahu anhu itu, semua benda tak boleh mengatasi cintanya kepada Rasulullah, tapi dia tetap mencintai dirinya lebih pada Rasulullah. Kata Al-Imam Al-Muhaddith Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ibn Hajar ni seorang ahli hadis yang sangat faqih. Ya, kalau kita baca Fathul Bari, kita akan rasa padanya keimanan tuan-tuan. Bagaimana Allah telah memberikan kepada Al-Imam Ibn Hajar ni satu kefahaman yang luar biasa. Inna fatahna laka fathan mubina. Imam Ibn Hajar berkata daripada hadis ini bukan menunjukkan Sayyidina Umar tidak mencintai Rasulullah. Cuba bayangkan kalau berlaku musuh datang menyerang, sanggup tak Sayyidina Umar melihat Rasulullah dibunuh? Tak, tentulah Sayyidina Umar akan menjadikan dirinya benteng hidup untuk Rasulullah. Pasti. Cuma dalam konteks itu Sayyidina Umar ghaflah, maknanya lalai. Manusia ni kadang ada sifat lalai. Maka Sayyidina Umar pun bila berkata pada Rasulullah, Rasul berkata, lam yakmul imanuk, belum sempurna lagi imanmu wahai Umar. Umar balik termenung lama, sehingga akhirnya Sayyidina Umar kata pada Rasulullah, innaka la ahabun nas ilayya hatta min nafsi. Wahai Rasulullah adalah orang yang paling saya cinta, mengatasi cinta saya pada anak-anak saya, kepada isteri-isteri saya, kepada ibu bapa saya, kepada diri saya, semuanya di bawah cinta Rasulullah SAW yang paling tinggi sekali. Maka Rasulullah menjawab, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, sekarang sempurnalah imanmu wahai Umar Khattab radhiyallahu an. Maka kata Ibn Hajar dalam ulasan kepada peristiwa ini, pada hadis ini, satu ulasan yang daqiq, yang menarik tu ya. Kita ni kadang-kadang dalam hidup kena uji anak-anak kita untuk berfikir. Bagi dia idea untuk dia berfikir. Tanya dia. Kalau dia salah, bagi dia berfikir untuk mencari kebenaran di sebalik kesalahannya itu. Ini kata Ibn Hajar sekarang ni Fathul Bari, berpandukan kepada hadis Nabi tadi. Sayyidina Umar ditegur oleh Rasulullah bahawa belum sempurna imanmu sehingga aku lebih engkau cintai dari segala-gala benda di muka bumi ini wahai Umar. Maka Sayyidina Umar sebelum itu berkata,
Rasulullah paling dicintainya melainkan dirinya sendiri. Sayyidina Umar tak maksudkan begitu tuan-tuan. Kata Ibn Hajar bukan itu maksudnya. Sayyidina Umar tersilap, terlalai dalam kata-katanya. Mungkin tak sedar kata-katanya. Kita kadang-kadang kita berkata banyak, ada kesilapan, tak semua orang sempurna. Maka di situ pentingnya dalam hidup ini untuk kita mengajar anak-anak kita berfikir kalimah yang paling tepat untuk perkataan, untuk bercakap. Anak-anak di sekolah ayah nak ajar rehearsal, ada public speaking ayah nak ajar, supaya nanti balik sekolah kau boleh bagi tazkirah kat sekolah kau, kat asrama penuh, kat mana, kat sini. Kalau ustaz tak datang pada waktu malam, kau boleh ambil tanggungjawab untuk memimpin, untuk mengimamkan salat sebagai contohnya. Tuan-tuan yang mulia, saya nak ajak anak-anak untuk berfikir, dan kalau tersilap, biarkan dia tersilap, kau ni betulkan. Ajak dia berfikir kesilapan itu macam mana nak diatasi pada masa akan datang. Baik, muka surat 269, para ulama terutamanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahli Sunnah ini berkata bahawa ayat yang kita baca ni, wa may yushaqiqir rasulan ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ayat ini menjadi dalil, landasan bahawasanya kita wajib mengikuti ijma', dan ijma' itu tidak akan berlawanan daripada Quran dan juga hadis. Ijma' ni berarti pandangan jumhur para ulama, mana para ulama bersepakat untuk membuat keputusan itu, kerana dalam Islam sumber rujukannya nombor 1 Al-Quran, nombor 2 Al-Hadis, nombor 3 adalah ijma' para ulama. Jadi ijma' ni mengandungi maksud segala yang diputuskan oleh para ulama dalam hukum-hukum, maka kita wajib ikut. Kerana ayat ini mengatakan wa may yushaqiqir rasulan ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang split daripada jalan Nabi dan meninggalkan jalan orang yang beriman, maka ini merupakan orang yang derhaka kepada Allah SWT. Mereka akan ditimpa satu kehidupan yang sukar, yang susah, jauh daripada rahmat Allah SWT. Iaitu kesepakatan para mujtahidin dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi dalam satu tempoh yang tertentu atas satu hukum syariat. Kerana ayat ini menyebutkan tindakan mengikuti selain daripada orang beriman adalah menyebabkan seseorang itu meninggalkan jalan Rasulullah, dan ancaman disebut padanya yang menunjukkan kewajipan kita untuk tunduk patuh kepada ijma' para ulama, ijma' umat. Kerana ancaman disebut di sini disematkan kepada orang yang mengikuti selain daripada jalan kaum ini. Jadi ayat ini menjadi bukti kewajipan kita mengikuti apa yang diijma'kan oleh para ulama, iaitu majoriti para ulama membuat keputusan demikian. Baik, nuwallihi ma tawalla, mengkhabarkan bahawa Allah berlepas diri daripadanya, membiarkannya bersama dengan berhala-berhala dan agama-agama yang batil yang dipilih olehnya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, mengandungi pengertian bahawa ia adalah satu ancaman yang keras, mempertegaskan kecaman larangan yang ada, celaan terhadap golongan itu, dan ancaman terhadap mereka. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, tadi kita cerita tentang keimanan para sahabat, kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Bagaimana pula kehidupan para tabi'in selepas Nabi SAW. Terlalu banyak contoh untuk diberikan. Saya nak cerita pun banyak lagi tuan-tuan. Satu cerita je saya bawa tuan-tuan. Ada seorang ulama yang hebat yang namanya Ayub Sakhtiani. Beliau ni dikatakan memiliki karamah tuan-tuan. Kalau dia pohon kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, hujan turun tuan. Kalau dia mohon, ya Allah berhentikanlah hujan, hujan stop tuan-tuan. Hebatnya Ayub Sakhtiani ni. Seorang ulama yang terkemuka, tetapi dia tak menunjuklah depan orang, orang melihat di belakang. Dalam kenyataan Imam Malik, aku bertemu dengan Sakhtiani ni sebanyak 2 kali dalam ibadah haji yang dikerjakan. Bila menyebut tentang Rasulullah, dia menangis sampai hatta arhamahu, sehingga aku rasa kesian sangat padanya. Mulai saat itu barulah aku ambil hadis daripadanya. Kerana ulama Madinah macam Imam Malik ni, mereka tak mengambil hadis daripada orang yang jauh dari Madinah, yang datang daripada Kufah, dari Basrah, dari Iraq contohnya. Kerana ialah maklumlah mereka lebih dekat dengan sumber pengambilan hadis, iaitu sahabat-sahabat yang bertebaran ada di Madinah lebih ramai daripada yang berada di luar Madinah. Yang lain tu mereka berada di tempat-tempat yang banyak, mereka bertempiaran di luar kota Madinah, tempat-tempat yang banyak. Maka nak banding dengan Madinah, tentulah Madinah lebih banyak sumber hadis. Tapi Imam Malik berkata, akhirnya bila aku menyedari kehebatan Sakhtiani ini, ketundukannya, kepasrahannya, tawaduknya dan cintanya kepada Rasulullah yang luar biasa, bila sebut Rasulullah nangis dia tak berhenti-henti.
Kerana ada hadis mengatakan tuan-tuan, bila seseorang itu ditimpa musibah kematian orang disayanginya, maka nak diingat sungguhnya kematian aku, kehilangan aku di sisinya lebih besar daripada musibah yang berlaku dalam kehidupan kita sebenarnya. Walaupun kita kehilangan orang tersayang yang meninggal dunia, sama ada ayah ke, pasangan ke, anak-anak ke, tapi kehilangan Rasulullah itu patut kita rasa lebih dahsyat daripada kehilangan orang-orang tersayang itu, tuan-tuan. Kerana orang yang kita sayang itu ketiadaannya tak beri kesan apa pada agama kita, tapi ketiadaan Rasulullah SAW menyebabkan perbalahan, pertelingkahan, persisian berlaku pada hari ini. Maka kita patut menangisi kewafatan Rasulullah walaupun kita tak pernah jumpa Rasulullah, lebih daripada kesedihan kita terhadap kematian orang-orang yang kita hormati, kita sayangi, kita ingati dalam hidup kita. Baik tuan-tuan, sekian cakap ini saja dulu untuk renungan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi kefahaman kepada kita. Itu sebab antara doa yang paling banyak kita kena amalkan, tuan-tuan, doa agar cinta kepada Nabi SAW, kan? Allahumma ini bagaimana yang memohon kepada cinta kepada Rasulullah SAW. Ingat lagi tak doa yang kita belajar, tuan-tuan? Ingat tak? Allahumma inni as'aluka fi'la khairat wa munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir li wa tarhamani wa idza aradta bi qawmin fitnah fa tawaffani ilayka ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Lagi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ini doa Ibnu Mas'ud tak pernah tinggalkan, tuan-tuan. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon padamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak henti-henti, dan peluang menemani Rasulullah masuki syurga yang sangat tinggi di akhirat nanti. Jadi doa, tuan, doa ni kata Allah bin Mas'ud, aku tak pernah tinggalkan. Aku sentiasa amalkan. Rasulullah pun dengar aku baca doa ini. Maka mudah-mudahan walaupun kita punya banyak dosa, kita berusaha untuk menghindarinya, kita buat ibadah sedaya upaya, nanti ke akhirat kita dijemput masuk syurga. Untuk menemani Rasulullah masuk syurga pun dah cukup hebat, tuan-tuan. Moga Allah Ta'ala himpunkan saya dan tuan-tuan di akhirat nanti fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Moga Allah himpunkan saya dan tuan-tuan bersama Rasulullah di akhirat nanti, bersama Allah Ta'ala yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha berkuasa, di tempat yang sangat indah, lebih indah daripada segala bayangan keindahan yang kita lalui di dunia, tuan. Setakat ini saja untuk renungan kita pada malam ni. Sekali yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Jangan lupa, tuan-tuan, dapatkan kurma Mekjol dari Zahzan Travel, kurma Ajwa dari Madinah, dan kurma Mekjol dari Palestin. Yang besar ni, yang segar-segar ni, kita nak berlatih berpuasa pada bulan-bulan pilihan mendekati ke Ramadan yang tinggal tak kurang, tak lebih pada 100 hari, 120 hari sekarang, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat berada dalam keadaan sihat, saya dan tuan-tuan semua. Mari kita amalkan amalan-amalan makanan yang Nabi anjurkan, habatus sauda, birkah, dan juga kurma. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Jumpa lagi pada esok, insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyil dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka fi'la khairat wa tarka munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamana wa idza aradta biqawmin fitnatan fatawaffana ilayka ghayra maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, kami mohon kepadamu nikmat yang tidak putus. Kami mohon kepadamu iman yang tidak rosak dan tidak murtad. Kami mohon kepadamu peluang untuk menemani Rasulullah SAW masuki syurga yang sangat tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.